Okey, jadi hari ini kita nak cover yang last. Ni semua sebenarnya berkait ya, kita kira 3 bab yang terakhir ni, bab pewarisan, variasi dan teknologi genetik ni serangkai lah. Ya, okey. Baik, jadi kita nak tahu tentang mungkin kita biasa dengar bio or genetic engineering. Ya, mungkin juga kita pernah tengok label seperti non-GMO ataupun non-GMF atau diperkenalkan sebagai GMO atau GMF. So apa sebenarnya maksud term-term ni ya? Jadi kita akan cover pada hari ini. So yang kita kata kejuruteraan genetik ni ya, maknanya kita manipulate, kita mengubah satu teknik memanipulasi gene dengan cara kita ubah suai ya kandungan genetik suatu organisma dengan membentuk kombinasi gene yang baru dengan cara kita mix matchkan dengan kita kata segmen gene dari organisma yang lain. Okey, jadi ini ialah kejuruteraan genetik. So umum maknanya kita mix match ya maklumat genetik atau gene antara organisma berbeza. Jadi organisma ni sama ada haiwan ataupun tumbuhan maupun mikroorganisma yang dihasilkan ya melalui teknologi DNA recombinant. Apa benda DNA recombinant? DNA maksudnya DNA tadilah bahan genetik tadi, recombinant. Ada ubah suai, ada gabung semula susunan gene. Jadi seolah-olah kita kata membentuk DNA yang baru. Ya, itu dipanggil DNA recombinant. Jadi organisma yang ada ya DNA recombinant. Jadi organisma ni pun menunjukkan ciri-ciri seperti yang dikodkan dalam DNA recombinant, kita kenali sebagai organisma terubah suai genetik. Atau in English dia GMO tu ialah genetically modified organism. Maknanya kalau katalah tiba-tiba ada GMO dalam kalangan manusia, boleh jadi apa yang awak bayangkan bilangan kromosomnya kekal 46. Sebab kita dah belajar kalau bilangan kromosom terkurang atau terlebih dari 36, maka individu itu akan mengalami sindrom-sindrom tertentu. Tapi dalam 46 kromosom tu diselit masuk gene-gene dari organisma lain yang boleh mengawal ciri-ciri yang kita kata mungkin melindungi organisma itu dengan lebih baik. Itu satu sebablah kenapa kita nak bawa masuk gene yang lain kan. Jadi itu satu cara yang kita boleh bayangkan, oh GMO macam itulah. Contoh lain yang kita mungkin pernah dengar, kacang soya, tanaman kacang soya dapat gene daripada haiwan tertentu. Jadi tanaman kacang soya tu dikenalilah sebagai GMO soy plant ya, tanaman soya yang kita panggil GMO sebab ada DNA recombinant dalam sel-selnya. Jadi kejuruteraan genetik melibatkan pemindahan segmen DNA daripada satu organisma ke dalam organisma lain. So teknologi ni dipanggil DNA recombinant. Jadi gabungan segmen DNA yang baru tu dipanggillah DNA recombinant. Jadi menggunakan teknik dan prosedur dalam teknologi DNA recombinant, so ahli biologi ya membina semula DNA bagi sesuatu organisma. Jadi organisma ni ada maklumat genetik yang baru yang kita kata individu lain dalam spesies yang sama tidak memilikinya. So maknanya proses ini adalah proses artificial ya, sebab melibatkan aktiviti manusia. Baik. So kita tengok sikit tentang GMO. So GMO, organisma terubah suai genetik or genetically modified organism ni, organisma yang ada DNA recombinant. Jadi guna teknologi DNA recombinant, combinekan ya segmen DNA organisma tersebut dengan segmen DNA atau gene dari organisma lain, dapat DNA recombinant, masukkan balik dalam sel organisma itu. Jadi organisma yang terubah suai genetik ini juga kita boleh panggil sebagai organisma transgenik. Kenapa transgenik? Sebab dia organisma ini memiliki gene atau DNA dari organisma lain. Jangan pula jadi transgender itu dah lain maksud pula.
Jadi kalau awak tengok GMO. So sebenarnya GMF tu apa pula? GMF tu genetically modified food. So kalau organisma GMO ni menghasilkan sumber makanan, so sumber makanan itulah yang dipanggil GMF, genetically modified food. Makanan terubah suai genetik. Kenapa terubah suai? Kita tengok contoh. Ni susu yang dihasilkan oleh lembu. Okey. Tidak mengandungi beta lactoglobulin. So inilah protein yang menyebabkan alergik kepada kanak-kanak. Yang kita kata lactose intolerance, ya. Jadi tidak rintang terhadap laktos. Sebab apa? Sebab dalam susu lembu tu ada beta lactoglobulin. So lembu yang biasa, bukan GMO, bila menghasilkan susu, susu dia ada beta lactoglobulin. Jadi ada kanak-kanak akan mengalami reaksi alergik. Bukanlah semua kanak-kanak, ya. Mana-mana kanak-kanak especially yang tak cukup penghasilan laktase, ya. Enzim laktase ni yang akan mencernakan laktosa, ya. Jadi kalau enzim tu tidak cukup dihasilkan, jadi beta lactoglobulin ni boleh menyebabkan alahan yang teruk pada kanak-kanak. Why kanak-kanak? Ataupun bayi katakan sebab mereka penggemar susu ataupun makanan mereka memang milk based. Okey. Jadi ada lembu yang mendapat DNA recombinant. Jadi lembu ni sekarang pun kita boleh bagi nama dia sebagai lembu transgenik. Sebab apa? Sebab dia dah dapat DNA baru yang ada segmen jin dari organisma lain. Membolehkan, ya, susu yang dihasilkan ni tanpa beta lactoglobulin. Jadi walaupun tu susu lembu, tapi sebab lembu ni dah jadi lembu GMO, maka susu yang tanpa beta lactoglobulin ni adalah GMF. Jadi tidak menyebabkan alergik kepada kanak-kanak yang sensitif kepada laktos. Sebab apa? Dah tak ada dah beta lactoglobulin. Okey, itu satu contoh. Kita tengok pula pada kambing. Kenapa ambil contoh haiwan-haiwan ni? Sebab haiwan ni haiwan ternakan. Kita bukanlah pula kategorikan lembu ke kambing ni sebagai haiwan terancam, haiwan pupus. Jadi kita boleh bayangkan haiwan-haiwan ni seolah-olah sumber yang boleh diperbaharui, ya, melalui proses penternakan. Jadi that's why kita tengok ada lembu. In fact, ya, haiwan ternakan lain, babi pun menjadi bahan kajian juga untuk GMO dan GMF. So kalau untuk kambing GMO, ya, kambing ni boleh ada jin manusia. Maksudnya apa? Jin manusia ni digabungkan dengan DNA kambing. Tapi bukan semua jin manusia kan. Orang kata manusia kambing atau kambing manusia pula. Tak. Just ambil segmen jin manusia yang mengkodkan faktor pembekuan darah. Jadi, ya, jin yang kodkan pembekuan darah pada manusia diselit masuk dalam DNA kambing. Jadi dalam sel kambing nanti akan ada penghasilan faktor pembekuan darah, khasnya faktor pembekuan 8, 9 dan 11. Jadi faktor pembekuan ni manusia akan ekstrak dari darah kambing tadi. Darah kambing diekstrak untuk dapatkan faktor pembekuan. Kambing tu sendiri dijadikan sumber makanan, ya. Jadi faktor pembekuan itu ditulenkan pula, seterusnya digunakan untuk merawat pesakit hemofilia. So in your opinion, ya, faktor pembekuan darah yang dihasilkan oleh kambing ni sesuai tak digunakan untuk merawat hemofilia? Cuba fikirkan. Try. Boleh kot. Lah mesti ada jawapan kod. Cuba tengok sekarang faktor pembekuan darah tu, faktor pembekuan darah kambing punya ke faktor pembekuan darah manusia punya yang kita nak highlight ni? Manusia. Manusia punya. Macam mana kambing boleh hasilkan faktor pembekuan darah manusia? Cuba tengok, kambing ni bukan kambing yang original ni. Ni kambing GMO, dah terubah suai secara genetik.
Ya, DNA kambing ni ada jin pembekuan darah manusia. Jin yang kodkan faktor pembekuan darah manusia. So bila ada perantaraan jin, jadi sel-sel kambing ni, maknanya kita faham macam biasalah. Jin tadi tu ada urutan base bernitrogen. So kita kata salin ke dalam bentuk mRNA. Ada penghasilan protein oleh ribosom tapi dalam sel kambing. So dah ada protein, okey, dibungkus dalam vesikel angkutan, diangkut ke jasad Golgi dalam sel kambing lagi ya. So jasad Golgi ubah suai protein tu jadi faktor pembekuan darah manusia. Ya. Jadi sekarang bukan ambil darah kambing atau sel kambing, yang manusia akan ambil nanti ekstrak keluar ialah faktor pembekuan darah tu saja, ditulenkan. So yang ini memang genetically identical seperti faktor pembekuan darah manusia yang dihasilkan dalam sel manusia. Jadi ini maknanya kaedah merawat hemofilia menggunakan GMO. Okey, baik. So ada sebab lah, kenapa ada GMO? Jadi kalau tengok sekarang GMO ni boleh menghasilkan bahan tertentu untuk merawat penyakit-penyakit tertentu yang dihidapi oleh manusia. Kenapa kena ada GMO? GMO boleh hasilkan GMF yang boleh dimakan oleh individu yang sebelum ni alergik. So ada sebab kenapa GMO ni ada. Seolah-olah manusia ni mencipta ya DNA recombinant insert dalam GMO tadi. Ada tujuan dia. Okay, next. Masih lagi kita tengok perbincangan kita tentang GMO, GMF. Yang ini makanan terubah suai genetik. Macam cikgu sebut tadi, kalau bahan tu dimakan dari haiwan atau tumbuhan atau organisma GMO, so makanan tu dipanggil GMF. Tengok ya, teknologi DNA recombinant menghasilkan banyak tanaman. So bukan calang-calang ya, padi, kelapa sawit, nenas, jagung, kacang soya ni paling-paling meluas. Kan kalau ternakan, maknanya kalau kita tengok ni kategori yang menghasilkan protein. Macam ikan salmon. Ni orang nak makan ikan salmon sebab nak dapat muscle, nak ketul-ketul. Rupanya ikan salmon tu ikan salmon GMO. Bila dimakan dia jadi GMF. Okey, daging lembu katakan atau daging kambing. Ya, GMF. Jadi mempunyai ciri-ciri yang diingini. So, kalau kita tengok sekarang kenapa guna teknologi DNA recombinant? Sebab nak hasilkan DNA recombinant, DNA yang kita mix match. Ya, ini organisma yang terima DNA dari organisma lain sebagai GMO. Okey, jadi hasilkan kita kata maybe buah-buahan, daging atau susu dengan ciri yang kita nak. Ya, dengan kita kata desirable characteristic of food. Apa yang kita nak ada dalam makanan tu. Kalau macam kategori makanan yang bekalkan protein, kita naklah dia bekalkan protein yang lean. Kurang lemak contohnya. Ya, ada banyak asid amino yang bagus. Sebab kalau yang haiwan secara semula jadi, ya, katakan daging, sebut daging merah, ada komposisi lemak yang agak banyak. Jadi kita gunakan teknologi DNA recombinant untuk dapatkan organisma GMO yang menghasilkan GMF yang ada ciri-ciri yang kita nak. So makanan yang terubah suai ni ya maknanya GMF daripada GMO. GMO tu dapat DNA dari spesies tumbuhan atau haiwan yang lain. Kita pusing-pusing kat situ je. So idea dia apa? Guna teknologi DNA recombinant. Okey, so ada DNA yang mempunyai segmen gene yang baru. Kita masukkan dalam organisma yang dipanggil GMO. GMO ni hasilkan GMF. Okey. So sekarang yang nampak jadi masalah kita kata consumption, pengambilan GMF, makanan terubah suai genetik ni, kita tak tahu kesan jangka panjang. Buat masa ni yang kita nampak apa? Okeylah. Ya, kalau kita tengok lembu GMO cepat besar, banyak daging.
and then dia pula healthy, tak mudah diserang penyakit. Kita bayangkan kalau kita penternak kepada lembu atau haiwan ternakan ni, kambing katakan, mestilah kita nak haiwan yang cepat besar, banyak daging, banyak susu, senang jaga, tak mudah sakit. Kan sebab itu maksudnya keuntungan. Dan dari segi world population, itu sesuatu yang bagus. Boleh atasi kita kata krisis makanan sebab bekalan makanan cukup. Tapi kesan jangka panjang kalau kita ni memang makan je GMF. Apa jadi? Yang itu yang kita tak tahu. Okey, baik. So now kita tengok ciri-ciri makanan terubah suai genetik. Okey, makanan ni makna kita boleh bayangkan buah ke, daging ke, susu, sebab ni makanan dia. Rintang terhadap herbicide. Jadi maksudnya penggunaan herbicide tu tidak mengganggu penghasilan makanan ini. Okey, yang kedua rintang terhadap penyakit. Ini kita naklah, tak maulah pokok ke haiwan ternakan tu cepat sakit, mudah dijangkiti penyakit. Nanti hasil yang kita dapat makna GMF tu kurang pula. Ada kegunaan dalam bidang perubatan. And then ada toleransi terhadap logam berat. Okey, kadang-kadang kehadiran logam berat ni menyebabkan spesies tanaman atau ternakan tertentu jadi tak sihat, pertumbuhan terbantut, jadi hasil kurang. Dan rintang terhadap serangan serangga perosak. Okey, baik. Jadi ini kategori ciri-ciri makanan terubah suai genetik. Okey, kalau kegunaan dalam bidang perubatan ni depends lah macam yang kita sebut tadi. Ada penghasilan, kita kata faktor pembekuan darah dan sebagainya. Ada susu yang sesuai untuk orang yang lactose allergic. Okey, itu kita nampak GMF ni dan kegunaannya dalam bidang perubatan. Sebab sebelum-sebelum ni kalau orang allergic terhadap susu yang kita kata ada laktos, so pilihan lain dia apa? Minumlah susu kacang berasaskan kacang soya, soy based milk. Okey, baik. Jadi bukan kata tu pilihan yang tak bagus, tapi sebab tak ada pilihan lain. Dah tak boleh minum susu lembu atau susu kambing sebab ada laktosa. Jadi minumlah susu berasaskan kacang soya. But nowadays boleh je minum susu lembu atau susu kambing sebab ada susu GMF yang lactose free yang macam kita discuss tadi. Okey, so tengok apa kebaikan GMF ni. Ni dah jadi makanan. Kalau tadi GMO, so sometimes GMO, GMF ni come together. Bila ada GMF, makna adalah GMO. Bila dah ada GMO, one reason kenapa kita adakan spesies GMO ni, tak nak lembu yang biasa, nak lembu GMO, tak nak kambing yang biasa, nak kambing GMO, salmon GMO. Okay, sebab kita nakkan makanan daripada haiwan tersebut. So that's why cikgu kata dia datang sekali. Kebaikan GMF, okay, awak boleh bayangkan juga kalau dikata sebagai kebaikan GMO. Okay, mengatasi masalah bekalan makanan sedunia. Sebab apa? Sebab dapat hasilkan tanaman dan ternakan transgenik yang berkualiti tinggi. Maknanya haiwan ternakan. Okey. Tanaman yang menghasilkan let's say buah-buahan dan sebagainya ialah haiwan dan tanaman GMO atau haiwan dan tanaman transgenik. Sebab dalam haiwan ternakan dan tanaman ni ada DNA dari organisma lain. Kenapa ambil DNA ni? Sebab DNA ni ataupun jin daripada organisma lain ni membolehkan haiwan ternakan dan tanaman ni hidup lebih subur. Rintang terhadap penyakit, rintang terhadap serangan perosak. Kalau tak selit masuk DNA dari organisma lain, pokok tanaman ni cepat mati bila ada perosak ni datang. Atau haiwan ternakan lambat gemuk, kurang penghasilan daging, kurang penghasilan susu. So bila insert gene atau DNA dari organisma lain, ini melalui kajian, bukan main-main senang je insert Okey, cepat gemuk cepat kita kata haiwan ternakan ni membesar, daging banyak, daging pula lean, kurang lemak, susu banyak. Itu yang kita nampak
mengatasi masalah bekalan makanan, mengatasi masalah krisis makanan. Sebab apa? Sebab ternakan tumbuhan transgenik ni hasilkan produk makanan berkualiti tinggi. So, bila ada GMO atau haiwan dan tanaman, haiwan ternakan dan tanaman transgenik ni, kerana penghasilan susu ke daging ke bijirin ke banyak, maka kos penghasilan secara purata jadi lebih rendah. Jadi bila kos rendah, maknanya sumber makanan ni dapat dijual pada harga yang lebih munasabah. Okey, baik. Meningkatkan kandungan nutrisi tanaman. Sebab apa? Sebab boleh insert gene dari organisma lain untuk meningkatkan kandungan nutrisi. Itu yang kita kata tadi. Apa tujuan buat DNA recombinant? Kenapa nak combine DNA? Sebab kita nakkan tanaman kita, ternakan kita tu ada ciri-ciri yang kita nak. Termasuklah kita nak tanaman kita tu mempunyai kandungan nutrisi yang tinggi. Mengurangkan masalah serangga perosak. Sebab apa? Sebab pokok ni rintang terhadap serangga perosak. Maksudnya sekarang serangga perosak tu no longer as pest. Dia ada ke dia tak ada ke pokok ni atau haiwan ni dia boleh buat je, rintang. Ya. Okey, dan mengurangkan penggunaan pesticide. Kurang penggunaan racun perosak sebab pokok tu rintang terhadap perosak. Tak payah nak musnahkan perosak guna racun. Ni yang saya sebut tadi, hasil lebih banyak jadi harga makanan lebih murah, mudah didapati. And then dia akan jadi boleh diperolehi sepanjang masa throughout the year. Ya, sebab ada tanaman tertentu contohnya sifat dia bermusim. Jadi boleh diubah suai jadi GMO yang hasilkan buah-buah contohnya all year round. Jadi itu antara yang kita boleh nampak sebagai kebaikan GMF. Now keburukan GMF. Okay, kalau keburukan GMF seolah-olah apa tau? Kita ni mengganggu gugat spesies mula jadi. Ya, ada contohnya ternakan semula jadi dengan ternakan transgenik atau dah jadi GMO. Jadi kalau kita sebagai penternak, of course kita prefer ternakan yang banyak hasil. Ternakan yang secara semula jadi ni, ya, kita belajar secara dalam variasi pewarisan hari itu. Ya, dia akan teradaptasi dengan perubahan persekitaran ni secara perlahan-lahan. Tapi kalau guna GMO, kita tengok haiwan ni boleh terus adapt dengan persekitaran. Sebab apa? Sebab kita bawa masuk jin dari organisma lain supaya dia jadi kuat, supaya dia jadi tahan dengan perubahan dalam persekitaran. Macam tak aci lah. Jadi spesies mula jadi akan terancam. Sebab apa? Sebab sekarang ni seolah-olah ada kita kata selection. Ya, dalam kalangan spesies tersebut antara spesies yang dah jadi GMO atau transgenik dengan spesies semula jadi. Okey, baik. Ada kemungkinan, sebab kita dah kata tadi kesan jangka panjang kita tak tahu. Jin yang dimasukkan ke dalam GMF, ya, dipindahkan kepada manusia. Dah pula dah. Kita tak nak jin tu, kita nak hasil dia. Tapi ada kemungkinan jin tadi dipindahkan kepada manusia. Sebab apa? Sebab jin tadi dah di-incorporate, dah dimasukkan ke dalam sel-sel. Kita pun makan. So ada kemungkinan jin tadi tak dimusnahkan dengan sebab kita cerna dan sebagainya. Boleh meresap pula masuk ke dalam sel-sel manusia. Jadi contoh jin tu pula katakan rintang terhadap, so maksudnya kalau kita tak sihat sepatutnya kena makan antibiotik A. Antibiotik A tu tak memberi kesan dah pula pada proses kita kata penyembuhan. Sebab apa? Kita dah rintang terhadap antibiotik A. Itu contohnya. Okey, sebenarnya ada masalah lain yang kita boleh kaitkan sebagai keburukan F walaupun tak disenaraikan. Ya, last year soalan SPM memang tanyakan murid tentang GMF dari segi baik dan buruk. Okey, kalau awak tengok kebaikan ada yang kat sini kan. Jadi kita boleh tambah lagi. Ya, contoh menghasilkan tanaman ataupun ternakan yang tahan serangan penyakit, yang tahan perubahan keadaan cuaca, yang
kadar pertumbuhannya cepat. Itu semua kebaikan GMF. Kat sini ni tadi kita tak nampak sangat lah. Tu boleh ditambah satu-satu. Tapi dari segi keburukan, dia akan ada isu kehalalan. Ingat dia, kita dah belajar dalam bab apa itu ya, ada security makanan. Ada isu kehalalan. Sebab kita mungkin akan tertanya-tanya, jin yang diselit masuk jadi DNA recombinant ada dalam ternakan seperti kambing katakan. Jin tu datang dari mana? Adakah jin tu datang daripada let's say anjing ke? Datang daripada babi ke? Maka akan ada isu halal haram dekat situ. Atau dia jangan tengok halal haram je. Kita boleh tengok juga isu sensitif yang lain. Katalah kumpulan seperti vegan, vegetarian, dia memang makan, kita kata makanan yang tumbuhan. Kita ambil lah kalau vegan, memang makan sumber tumbuh-tumbuhan. Telur tak makan, susu pun tak minum. Kalau vegetarian ni dia depends. Okey, yang saya dengar ada yang macam vegetarian yang dia tak makan ni kalau macam daging tu sendiri. Tapi kalau macam susu tu masih lagi boleh diambil. Correct me if I'm wrong. Okey, kalau vegan ni dia lagi strict. Jadi katalah mereka ni makan kacang soya, makan jagung. Okeylah, tu sumber tumbuh-tumbuhan. Tapi kacang soya ni kacang soya GMO. Jadi kacang soya yang kita kata ada protein yang sangat bagus. Okey, and then rintang penyakit. So soalannya, dari mana jin yang meningkatkan kita kata kerintangan terhadap penyakit dalam kacang soya tadi tu diperolehi? Adakah jin tu datang daripada haiwan? Sebab bila kata DNA recombinant, dia tak ada sempadan ya. Maksudnya kalau ternakan, haiwan ternakan ni yang kita nak upkan jadi GMO supaya nanti banyak susu, banyak daging, cepat besar. Dia tak ada sempadan. Contoh DNA tu mesti ambil dari kalangan haiwan. DNA tu boleh diambil dari tumbuh-tumbuhan juga. Samalah juga dengan tanaman. Tanaman. So nak upkan ciri-ciri tanaman tu ikut yang kita nak. Berkualiti tinggi, banyak buah, banyak hasil. Kalau ke kacang, banyak kacangnya. Tak payah guna pestisida sebab dia dah memang rintang terhadap perosak. Jadi soalannya, jin yang diselit masuk tadi dalam DNA recombinant pada tanaman, dari mana datangnya? Adakah datang dari haiwan? So itu adalah isu sensitif. Sangat sensitif. Sebab apa? Sebab kita kena faham bila sebut world population, kita ada macam-macam kepercayaan, ada macam-macam sensitivity. Okey, jadi spesies mula jadi ni akan terancam ni, kita boleh kaitkan juga nanti dia akan jadi less variation. Dia akan jadi kurang variasi. Kenapa kurang variasi? Sebab kita dah pilih, kita nak yang ni je. Sebab apa? Tanaman ni banyak benda yang bagus. Tanaman yang hidup secara semula jadi tu kita akan pulaukan. Tak payahlah ni hasil dia pun kurang. Samalah dengan haiwan ternakan. So lama kelamaan boleh menyebabkan kurang variasi. Itu pun dikira sebagai keburukan GMF. Korang ni senyap je. Faham tak apa yang cikgu cakap ni? Faham. Okey, baik. Ini kita tengoklah beberapa contoh ya. Kita kata DNA recombinant tadi. Okay, satu, jin. Ini nak bagi tahu, tengok ya. Jin ni dari bakteria Bacillus thuringiensis. Okey, so gambar ni ialah merujuk pada bakteria. So yang diambil bukan bakterianya, jinnya. So jin ini dimasukkan ke dalam jin jagung. Selit masuk dalam DNA jagung. Jadi apa yang berlaku sekarang, kita bukan tengok apa yang berlaku pada Bacillus. Kita tengok apa jadi pada jagung. Jagung tu jadi rintang terhadap serangan serangga perosak. Jadi jagung yang terhasil tu bermutu tinggi, ya. Perosak pun selut, kalah dah dengan jagung yang ada jin dari Bacillus thuringiensis ni. Jadi sekarang jagung ni kita boleh panggil sebagai GMO.
jagung ni juga kita kenali sebagai organisma transgenik. Sebab apa? Sebab dia terima jin dari bakteria Bacillus thuringiensis. So jagung tu nanti bila kita makan jadi GMF. Okey, contoh lain. Nak bagi tahu rupanya GMO, GMF ni sangat dekat dengan kita. Cikgu, jagung yang dekat Cameron, saya pun tak berani nak jawab. Kena check juga. Okey, ubi kentang. Kita tak boleh tanam ubi kentang kat Malaysia lah by right. Jadi ubi kentang ni kita pun seronok makan. Macam-macam hidangan berasaskan ubi kentang. Jadi tanaman yang penting ni sumber karbohidrat khasnya di kawasan temperate. Okey, jadi ubi kentang ni sangat sensitif pada suhu yang rendah. Especially kalau waktu musim salji, musim dingin. Bila ada kejadian frost, maknanya suhu rendah, ada pembentukan frost, rosak ubi kentang. Jadi rugilah. So sekarang apa yang saintis buat? Tengok. Jin yang menyebabkan toleransi terhadap beku, makna rintang suhu rendah. Rintang terhadap bila rintang maksudnya dia tahan. Suhu rendah okey. Kalau kentang yang semula jadi tak okey, suhu rendah dia akan rosak. Jadi jin yang menyebabkan toleransi ni daripada tumbuhan Arabidopsis. Saya tak ingatlah apa nama Melayu pokok ni. Jadi Arabidopsis ni, cuba check apa nama pokok Arabidopsis spesies dalam nama tempatan. Okey, so jin diekstrak dari tanaman Arabidopsis spesies, masukkan ke dalam DNA ubi kentang. Awak kena faham bila kata jin ni dibawa masuk, jin ni bukan main cucuk je dalam ubi kentang, bukan. Jin tu kena diselit masuk dalam DNA GMO tersebut. Sebelum dapat DNA tak panggil GMO lagi. Bila dah dapat DNA baru ni barulah panggil GMO. DNA tu bukan main selit mana-mana je, mesti selit masuk dalam DNA juga. So apa jadi dengan ubi kentang GMO ni? Ni ubi kentang tu dah GMF sebab kita nak makan dia. Dah jadi boleh okey, boleh tumbuh, boleh membesar walaupun waktu musim sejuk. So kalau kita tengok ni macam bestnya, bagusnya. Cuma soalannya sekarang yang patut kita fikir. Okey ke kentang ni kita makan? Sebab dia dapat jin yang sebelum-sebelum ni, kentang yang semula jadi tak pernah hasilkan. Tak pernah ada jin tersebut. Jadi tak pernahlah lagi kentang yang semula jadi ni tahan terhadap suhu sejuk. Sekarang yes, kentang tu dah tahan terhadap suhu sejuk. Ada tak ciri lain yang tidak diketahui dengan sebab interaksi jin yang dibawa masuk? Itu yang kita kata kesan jangka panjang tak tahu lagi. Now ni ikan salmon. Bila orang ada kesedaran ikan salmon ni dia bagus untuk protein, dia bagus untuk omega 3. Kan? Jadi orang pun sibuklah nak makan makanan sihat macam tu. So buatlah pula ikan salmon GMO. Bila makan salmon tu jadi GMF. So tak panggil salmon dah, panggil super salmon. Diluluskan oleh FDA. Selamat dimakan. Okey, baik. Jadi kali ni apa yang berlaku? Jin hormon pertumbuhan dari ikan salmon chinook. Okey. Ni sama spesies ikan salmon tapi variety yang lain-lain. Spesies dia apa? Ikan salmon juga tapi variety chinook ni ada jin hormon pertumbuhan dimasukkan ke dalam DNA salmon Atlantic. Jadi salmon Atlantic ni kadar pertumbuhan kalau secara semula jadi dia slow, perlahan. Jadi saiz dia lambatlah bertambah. Jadi bila dapat jin hormon pertumbuhan daripada spesies chinook ni, so apa jadi? Salmon Atlantic ni pun cepat membesar. So orang boleh maknanya dapat, kalau yang menjual ni adalah nelayan, boleh dapat hasil
Okay, saya dapat notice lost connection. You all sempat dengar ke saya membebel pasalkan Salmon tadi? Tak, dia terpotong. Nelayan. Ya? Dengar. Tak dengar. Sampai mana yang you all dengar? Oh, sampai nelayan. So apa ya cerita nelayan saya tadi? Saya kata kalau nelayan seronoklah dia kan. Sebab ikan salmon besar lagi berat. So dapatlah maknanya hasil yang lebih, makna dari segi pendapatan tu yang lebih besar. Kalau kita pula, kita yang pemakan ni seronok juga. Sepanjang tahun. Jadi that's why kita kata harga tu boleh jadi rendah sedikit. Cuma kalau kita memang makan je salmon ni selalu kerap, apa jadi kesan jangka panjang? So no one knows. Tak ada siapa tahu lagi buat masa ni. Okay, baik. Dengar ke? Dengar tak cikgu ni? Baru dengar? Baru Okey. dengar tadi. So nampak tak slide? Nampak? Slide cikgu tentang insulin. Okey, boleh ya? So now insulin. Mari kita tengok kisah insulin dan rakyat Malaysia. Okey. So satu masa dulu ni, bila satu masa dulu ni? 30-40 tahun yang lepas. Dekat Malaysia ni dah ada dah pesakit kencing manis. Ya, nak rawat mostly memang guna pesakit insulin ni, saya kata minta maaf, pesakit diabetes mellitus. Ya, kita gunakan suntikan insulin. So reason dia memang insulin kurang, ditambah pula makan banyak makanan manis-manis, makanan berkarbohidrat. Jangan lupa karbohidrat tu dicernakan jadi glukosa. Makan banyak karbohidrat, nanti glukosa pun banyak. Jadi aras glukosa dalam darah tinggi. Kalau berterusan, berpanjangan, boleh di-upgradekan. Ya, jadi apa yang kita panggil hyperglycemia. Okay, maksudnya apa? Hyper, banyak, tinggi. Glycemia tu gula. Mia, sebenarnya ni bukan benda bagus, ni penyakit. Atau kita rujuk sebagai kandungan glukosa dalam darah tu tinggi je. Tapi bila ada glukosa dalam air kencing, maka up lagi status individu ni adalah pesakit kencing manis. Pesakit diabetes mellitus. Sebab orang yang sihat, kita takkan kumuhkan glukosa dalam air kencing. So once glukosa found in urine, itu bukan petanda yang baik. Itu maksudnya tuan badan adalah pesakit kencing manis. Jadi bila kurang insulin, so cara yang kita dah biasa sebelum ni, bagi suntikan insulin. Tu nak rawat pesakit kencing manis. So 30-40 tahun yang lepas, insulin ni diekstrak daripada pankreas lembu ataupun babi. Okey, jadi let's say pesakit kencing manis ni orang Islam. Boleh tak dia dapatkan suntikan insulin yang diekstrak daripada haiwan ternakan? Ambillah dulu katakan insulin dari lembu, bovine insulin. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab apa boleh? Haruslah kalau ikut hukum dia. Tapi kalau melibatkan nak menyelamatkan nyawa, dia jadi wajib. Walaupun kita kata sumber insulin tu diragui. Kalau katalah betul lah sumber insulin tu dari lembu, bovine insulin.
Adakah lembu tu disembelih elok? Adakah masa insulin tu diperolehi haiwan tu dah mati, dah jadi bangkai? So kalau kita nak tanya banyak soalan macam tu, jadi tak dapatlah nak merawat pesakit kencing manis. Kalaulah memang swine insulin, swine tu untuk babi lah ya, jadi insulin dari babi. So kita kata tak boleh, haram. Bila nak merawat, dia jatuh kepada hukum dia harus. Okay, tapi one big problem kalau kita put aside dari segi religious issue, ya, ialah dia punya, kita kata, seiras atau tidak. Identicality dia. Kalau kata insulin haiwan seperti lembu ataupun babi, in your opinion, 100% sama ke macam insulin manusia atau ada perbezaan? Ada perbezaan. Sama. Ya, dia ada perbezaan. Dia ada lebih kurang 2-5% differences. Walaupun insulin. Ya, jadi dalam haiwan ternakan ada insulin. Fungsi yang sama nak kawal atau dalam manusia ada insulin. So basically fungsi insulin ni kelihatan sama. Tapi insulin yang dihasilkan oleh spesies yang lain akan jadi ada perbezaan. So bagi seseorang yang dah ada kencing manis disuntik dengan insulin dari haiwan ternakan, boleh menyebabkan masalah lain, iaitu masalah ketidakserasian insulin. So belum tentu lagi insulin itu boleh merawat kencing manis. Ya, dikhawatiri boleh merangsang apa yang kita kata immune response. Kenapa pula ada immune response? Sebab insulin tu sekarang dikira seperti benda asing. Suntik masuk dalam badan, so triggers lymphocyte, triggers phagocyte. Kisahnya pula. So macam sudah jatuh ditimpa tangga dah lah, memang sakit kencing manis, boleh dapat pula side effect yang lain. Jadi saintis pun kaji, so boleh hasilkan insulin manusia, tapi tumpang sel lain, tumpang dalam organisma lain. So perantaraan dia ialah jin insulin manusia tu. So ni antara yang kita nampak sangat bagus dari segi kejuruteraan genetik. Okey, so kita tengok sikit apa yang kita nak faham tentang penghasilan insulin ni. Okey, jadi insulin ni boleh diperolehi, dihasilkan pula tu secara besar-besaran. Untuk merawat pesakit kencing manis. Ni worldwide. So insulin ni saya bagi clue dia sebab guna jin manusia. Jadi yang terhasil tu ialah insulin manusia. Tapi yang menghasilkan insulin manusia ni bukan sel manusia, bukan pankreas. Itu yang kita faham sebagai kejuruteraan genetik. Ya. Atau kita boleh bayang tadi buat DNA recombinant dulu. Okey, sebenarnya DNA recombinant, kejuruteraan genetik ni maksudnya berkait. Kalau kata kejuruteraan genetik termasuklah DNA recombinant. Macam itulah. So selain insulin, vaksin hepatitis B, pembekuan darah yang guna kambing tadi, nak hasilkan hormon pertumbuhan. So semuanya ni pun kita boleh hasilkan secara kejuruteraan genetik. So hasil macam insulin ke, faktor pembekuan darah ke, hormon ke, ni exactly identical yang seperti dihasilkan dalam badan manusia. Okay, now macam mana nak faham? Okay, you all boleh nampak tak rajah yang cikgu tunjuk ni? Nampak ya? Okay, so you all tengok tu dia dah ada step, ada 5-6 step. Jadi jangan ingat, wah senangnya nak buat insulin. Ni kita permudahkan. So first kali kena ada gene yang kodkan penghasilan insulin. So biasanya gene ini diekstrak dari sel pankreas. Boleh tak nak guna sel lain? Boleh je. Cuma dari segi mana lagi okey, kita gunalah sel pankreas sebab sel pankreas tu yang fungsinya menghasilkan insulin. Ya. Okey. So now ni katakan DNA manusia, so area ni lah yang ada jin yang kodkan penghasilan insulin. Jadi jin ni mesti jin yang sihat lah, jin yang normal. Ya. Okey, baik. Jadi jin ni kita kena potong. Sebab apa? Sebab kita bukan nak the entire DNA. Kita cuma nak
ada penghasilan insulin. So bawa keluar jin yang kodkan penghasilan insulin. So kita panggil jin insulin saja. So ni guna enzim. Nak potong insulin ni kita guna restriction enzyme. Ya, jadi bahasa Melayu dia jadi enzim pembatasan. Ini kita bagi simple version. So jangan pula tanya cikgu, apa dia enzim pembatasan tu? There are explanations tapi ya tak kita gunakan sekarang. Ni cuma nak bagi awak idea macam mana buat kejuruteraan genetik tadi. Okay, now kita tengok. Dah dapat gene insulin. Okay, sekarang plasmid pula. So plasmid ni ialah DNA yang berbentuk bulat. Plasmid ya, a circle DNA. Manusia tak ada plasmid. Ya, plasmid ni ada dalam bakteria. Pun bukan semua bakteria. Ada dalam bakteria tertentu. So idea dia ya, plasmid ni kita ambil daripada bakteria. Bakteria tu akan jadi organisma transgenik nanti. Okey, baik. Jadi kita bawa keluar plasmid. Kalau dari manusia kita bawa keluar tadi, sel manusia tu bawa keluar DNA, potong bahagian yang ada gene insulin. Plasmid ni kita potong. Potong sebab apa nanti? Sebab kita nak selitkan gene insulin manusia. So potong plasmid pun guna restriction enzyme, ya. Okey, so bayangkan ni plasmid dah terpotong. So nak potong ni bukan mana-mana tempat boleh potong ya. Maknanya saintis dah buat kajian dekat mana tempat boleh potong. Bukan main suka-suka kerat je. Okay, so sekarang plasmid ni dah dipotong. So kena guna pula enzim DNA ligase. So apa enzim DNA ligase ni buat? Dia akan mengikat, ya, memasang gene insulin ni kepada plasmid. So ni awak tengok, ni adalah gene insulin manusia ya, dah terikat dengan plasmid. So plasmid ni jadi bulat balik lah. So sekarang plasmid ni dah dipanggil plasmid recombinant. Boleh je kalau kita panggil DNA recombinant. Kalau yang asal ni plasmid saja atau kita kata circle DNA. Yang ini DNA recombinant atau plasmid recombinant. So nak pasang ni kena guna enzim DNA ligase. Ya, dia tolong ikat, dia tolong sambungkan antara plasmid dengan gene yang kita nak selit masuk. Dah disisip ni ya. Okey. So buat apa pula sekarang? Ni ialah sel bakteria yang kita dah bawa keluar plasmid tadi. Boleh ke? Boleh. Tak mati? Belum mati lagi. Kalau mati tak adalah insulin manusia. Ya. Okey, jadi sekarang bila dah jadi plasmid recombinant, masukkan balik dalam bakteria. So bayangkan asal-asal bakteria ni ada plasmid. Sekarang bakteria dapat plasmid recombinant. So bakteria ni pun dah up status dia, dah jadi bakteria transgenic. Sebab apa transgenic? Sebab dia ada gene insulin manusia. Kalau yang asal tadi bakteria semula jadi. Okey, so apa bakteria transgenik ni buat? Dia buatlah rutin biasa. Ya, dia hidup, dia membiak secara belahan dua. So bilangan dia jadi banyak. So sekarang setiap bakteria yang baru terhasil ni semuanya adalah bakteria transgenik. Jadi apa bakteria buat? Dengan sebab ada plasmid recombinant. Okay, bakteria ni dia akan follow kod-kod genetik yang ada pada plasmid recombinant, termasuklah follow instruction pada gene insulin manusia yang ada ni. Jadi dalam bakteria ni ada penghasilan insulin. Jadi biar dulu membiak banyak. So setiap bakteria ni hasilkan insulin identical kepada insulin manusia. Jadi bila dah banyak, dah cukup dah, so bakteria ni kita tak nak, kita cuma nak insulin saja. Jadi insulin tu diekstrak daripada bakteria, ditulinkan, dibotolkan. So letaklah label insulin nak rawat ya diabetes mellitus pada manusia. So insulin ni 100% identical dengan insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Ni bukan teknologi yang direct ekstrak insulin daripada haiwan ternakan seperti mana 30-40 tahun yang lepas.
Okey. Jadi siapakah ya bakteria transgenik ni? Itu adalah dia punya big task. Bukan semua bakteria layak jadi bakteria transgenik. Semua bakteria ni layak nak kita kata terima DNA recombinant. Bukan semua plasmid ni kita boleh main potong, selitlah apa-apa jin manusia tu, kita tengok ada hasil tak. So ni pun through kajian. So kalau bakteria transgenik ni ya, untuk penghasilan insulin manusia ialah bakteria E. coli. Ya, E tu Escherichia lah. Awak boleh tulis je E huruf besar titik coli. Coli tu C-O-L-I. Suka hatilah nak sebut E. coli pun boleh. Jadi bakteria E. coli ni sebenarnya dia bersifat pathogen ya. Kalau katalah dia ada dalam makanan, ada dalam persekitaran air tawar, kita pula pergi berendam dalam tasik, lama dah orang tak masuk tasik tu, kita sibuk pula nak mandi. Tersedut masuk air yang ada bakteria E. coli. So E. coli ni boleh menyebabkan pendarahan dalam usus. Oh jahat jugalah E. coli ni. Tapi E. coli yang ni kita bukan ambil E. coli-nya. Kita gunakan servis dia. Ya, E. coli ni up kepada E. coli transgenik, tolong hasilkan insulin manusia. Okay, so kena berterima kasih. Jadi ni satu contoh ya penghasilan insulin. So kalau hormon pertumbuhan ke, apa tadi lagi nak buat faktor pembekuan ke, so kaedah lebih kurang sama. Tapi perbezaan dia ialah siapa yang jadi organisma transgenik. Okey, ada soalan tak nak tanya? Ada? Tak ada. Tak ada. So semua faham? Faham. Okey, pernah keluar soalan SPM tahu sebelum-sebelum ni. Dia bagi tahulah dia cerita insulin manusia ni dihasilkan melalui kejuruteraan genetik. So apa beza kejuruteraan genetik dengan DNA recombinant? Sebenarnya dia lebih kurang je. So bila sebut kejuruteraan genetik tu dia punya tajuk besar. So kita tengok ada DNA recombinant, ada plasmid recombinant, maknanya potong-potong mix match antara DNA milik organisma transgenik dengan DNA yang kita bawa masuk untuk dapatkan ciri yang kita kehendaki. So manusia ni memang Allah bagi akal, seolah-olah akal tu digunakan untuk memanipulasi organisma lain. Okeylah, tujuannya murni nak merawat penyakit-penyakit tertentu. Okey, baik. So, apa yang kita kena nampak sekarang ni ialah kajian dalam bidang kejuruteraan genetik ni memang endless. Sebab saintis masih lagi cuba macam-macam kita kata penghasilan DNA recombinant dan sebagainya nak mencari organisma transgenik yang sesuai. Okay, so soalan dia tadi, dia cerita-ceritalah. Soalannya sekarang, terangkan bagaimana insulin yang dihasilkan berfungsi dalam badan manusia. Okey, kalau itulah soalan dia. Adakah yang kita discuss tadi itu sebahagian dari jawapan atau bukan? Terangkan bagaimana insulin yang dihasilkan berfungsi dalam badan pesakit kencing manis lah. Yang kita terangkan tadi itu adakah sebahagian dari jawapan? Cikgu ulang balik. Terangkan bagaimana insulin yang dihasilkan berfungsi dalam badan pesakit kencing manis. Yang kita discuss tadi, kita kata ada plasmid potong, ada jin insulin manusia tu kita potong, lepas tu kita sisip masuk, jadikan plasmid recombinant, masuk balik dalam E. coli up jadi bakteria transgenik, membiak jadi banyak secara belahan kedua. Bila ada jin insulin pada plasmid recombinant, jadi insulin dihasilkan dalam setiap bakteria transgenik. So finally bakteria tadi maknanya diproses, insulin diekstrak dan ditulinkan. Perlu tak jawapan tu? Tak perlu. Yes, tak perlu. Kalau jawab satu markah pun tak dapat. Sebab dari awal lagi, apa soalan dia? Apa soalan saya tadi kata? Macam mana insulin bagaimana insulin yang dihasilkan berfungsi dalam badan pesakit?
Insulin tu dah ada. Sekarang soalan tu tentang macam mana dia berfungsi dalam badan pesakit. So first kali jawapan dia sebelum boleh berfungsi, insulin tu kena diapa dulu? Disuntik. Disuntik. Kalau insulin masih dalam botol tak berfungsi jugalah dalam badan manusia. So kena bagi tahu insulin kena disuntik. So nak suntik insulin ni bukan kat lengan, bukan kat punggung, bukan ya. Insulin ni biasa disuntik pada bahagian abdomen atau bahagian peha. Doktor dia akan bagi peta. Actually bukanlah peta sangat. Macam grid. Jadi kita tepek lah dekat peha contohnya, senang nak cucuk. Jadi tak adalah kita cucuk tempat yang sama je. So kita tengok grid tu kita boleh rotate. Bunyi dia macamkan benda seronok pula. Hello, ada siapa-siapa berani nak suntik diri sendiri? Kalau berani pun tak apalah, saya doakan awak jadi doktor daripada suntik insulin ke diri sendiri, sebab maksudnya kita sakit, ada kencing manis. Okey, jadi insulin ni bila disuntik, apa fungsi insulin dalam darah tu nanti? Insulin disuntik tu pula awak nyatakan setengah jam sebelum kita kata masa makan utama. Maknanya setengah jam sebelum sarapan, lunch atau dinner lah. Okey, so apa insulin ni buat dalam badan pesakit? Ya? Menurun. Apa dia? Merendahkan aras gula dalam aras darah. gula dalam darah. Yes. So sebenarnya insulin ni berfungsi exactly macam insulin yang pankreas hasilkan. Okay, so kena check balik apa fungsi pankreas. Fungsi insulin. Ya. So insulin nombor 1, bila kita makan glukosa, bila kita makan karbohidrat, dicernakan jadi glukosa. So bila ada insulin yang cukup, pesakit kencing manis insulin dia tak cukup. That's why kena bagi suntikan insulin. So sekarang insulin dah jadi cukup. So insulin rangsang respirasi sel. Itu nombor 1. Insulin yang disuntik pun macam itulah juga fungsi dia, rangsang respirasi sel. Jadi kalau pesakit kencing manis tak dirawat, insulin dia rendah, glukosa dalam darah banyak, tapi glukosa ni tak dapat maksudnya tak meresap ke dalam sel. Sel tak jalankan respirasi sel yang kita kata mencukupi. So tenaga kurang. Tu sebab orang kencing manis ni selalu letih. Kalau asalnya dia obes, dapat kencing manis memang dia akan jadi kurus. Tapi tak maulah, kenapa kurus? Sebab saya ada kencing manis. Tu bukan reason untuk kita dapat kurus daripada obes tadi. Okey. So yang kedua, ya, bila ada insulin cukup. Yang pertama tadi insulin merangsang sel menjalankan respirasi sel. So glukosa dioksidakan jadi tenaga. Okey, yang kedua insulin merangsang penukaran glukosa berlebihan jadi glikogen. Kalau ada lebih lagi, insulin rangsang penukaran glukosa berlebihan kepada lemak simpan dalam tisu adipos. Tapi kalau orang kencing manis ni, dia patut makan banyak, sikit, sederhana untuk karbohidrat tu? Mana satu? Sikit. Sikit je. Tak boleh nak beria-ia makan. Kalau boleh gula yang manis-manis tu elakkan. Sebab tak mengenyangkan pun. Jadi kalau makan nasi biasa menambah-nambah ni kena makan. Okey, contoh 1 sendok yang flat. Bukan sendok yang menggunung, sendok pula besar. Tak boleh dah. Sebab kita nak maintain kita kata aras glukosa yang sepatutnya dalam darah. Jadi kita tengok apa soalan Nina. Kalau soalan tu minta awak jawab tentang teknologi, kejuruteraan genetik, so explain macam yang kita discuss tadi. Jangan, dah hafal, dah faham dah. Tiba-tiba yang kita jawab tu tidak mengikut kehendak soalan. Rugilah. Okay. So now, ni dah nak habis sangat ni bioteknologi. Ni memanipulasikan organisma ya untuk menghasilkan atau mengubah suai hasil. So dia berkait. Apa pula bioteknologi? Tadi kejuruteraan genetik. Sebenarnya kejuruteraan genetik itu adalah satu teknologi dalam bioteknologi. Tadi teknologi DNA recombinant, itu pun satu teknologi dalam bioteknologi. Okey, jadi sebenarnya kita nak tengok apa tahu? Bioteknologi ni ada 10 aktiviti yang berbeza. Jadi kita tengok ni rajah yang ini ni. Jadi kita ada ya aplikasi bioteknologi ni dalam ni 10 tadi ni. Makanan dan pemakanan dekat sinilah ada
kita kata GMO, GMF. Okey, undang-undang etika falsafah dekat sini kita boleh tengok DNA printing. Pencetakan DNA. Taklah sampai mencetak macam kita bayang printing material nak buat kelas hands-on ke, tu bukan. Ya, kita kata DNA printing. Sebab apa? Sebab kita tengok dekat situ tu boleh jadi bukti, ya, dari crime scene contohnya. Bioteknologi alam sekitar. Alam sekitar ni makna umum alam sekitar. Kalau bioteknologi marine ni melibatkan persekitaran lautan. So dekat sini ni kita boleh tengok contohnya ada penggunaan bakteria tertentu. Bakteria ni jadi transgenik lah yang menghasilkan enzim tertentu untuk kita kata mengatasi masalah pencemaran. So contoh kalau bioteknologi marine ni ada tumpahan petroleum. Jadi macam mana nak diuruskan petroleum yang tumpah tu? Ya, bila ada ombak makin kita kata meluas kawasan tumpahan. So senang guna bakteria. Ni bukan bakteria biasa-biasa, ni bakteria transgenik. Perubatan dan kesihatan manusia kita dah discuss banyak dah tadi. Nak buat insulin dah kata contohnya. Industri berasaskan mikroorganisma. Jadi mikroorganisma ni diperlukan contohnya dalam pembuatan makanan melibatkan fermentasi dan sebagainya. So bakteria tu di-upkan supaya penghasilannya lebih banyak. Okey, meningkatkan hasil pertanian. Sebab apa? Sebab ada tanaman transgenik. Tanaman tu GMO. Jadi hasil dia buah dan sebagainya banyak, pertumbuhan dia cepat. Okey, bioteknologi kawasan gurun dan kawasan kering. Ini ni melibatkan alam sekitar juga. Okey, bioinformatik, sains komputer, perang biologi. So perang biologi ni maknanya boleh cipta biological weapon. Guna bakteria, ya, guna virus. Sebab apa? Sebab boleh cipta. Bakteria tadi boleh diberi DNA rekombinan jadi bakteria yang super patogenik contohnya. Itu memang bukan tujuan yang bagus lah. Tapi nak bagi tahu itulah kita tengok aktiviti berkait dengan bioteknologi. Okey, baik. Jadi kita tengok skrin ni dah habis dah ya. Aplikasi bioteknologi dalam kehidupan. Terapi jin, ni tadi saya kata DNA printing atau DNA profiling lah. Ya. Penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. Okey, maknanya rintang terhadap serangga perosak. Jadi tak payah pakai pesticide. Pembersihan tumpahan minyak. Okey, kalau terapi jin ni maknanya dalam bidang perubatan. Kalau pemprofilan DNA ni dalam bidang undang-undang tadi, etika. Ini kalau penghasilan tumbuhan maknanya dalam bidang pertanian. Pembersihan tumpahan minyak ni yang kita tengok bioteknologi marine tadi. Okey, terapi jin. Okey, so terapi jin ni nak rawat atau mencegah suatu penyakit genetik. So bidang ni pun masih lagi kita kata barulah. Ya, kalau 30-40 tahun tu baru. Ya, jadi memang ya, kita kata saintis explore gila-gila. Okey, so apa yang dibuat dalam terapi jin ni? Jin normal disisip masuk ke dalam jin pesakit untuk gantikan jin yang abnormal. So tengoklah contoh dalam rajah tu ni, simple illustration ya. Ni ada sel dengan jin yang abnormal. Sekarang jin normal ni disisip masuk supaya gantikan jin yang abnormal. Cuma apa yang awak kena tahu ya, nak bawa masuk jin normal perlu bantuan virus. Ni virus. Sel ni dah dapat mesti dah Okey. Dengar ke saya cerita pasal terapi jin tadi?
Dia sampai nak masukkan DNA tu guna Okey, sekejap ya. Okey. Kenapa Yumi ada kelas ni? Ni ada kelas sampai 3:30. Okey. Okey, so saya kata tadi masukkan jin guna virus. Tapi ni bukan virus sebarangan, bukan COVID-19 ke, bukan. So sebab untuk pengetahuan awak, virus ni boleh dicipta dalam makmal. So kita ada satu teknologi kita panggil adenoviral vector. So virus ni dicipta, virus ni ya, binaan dia simple, dia kena ada kod protein, dalam dia ada bahan genetik. So bahan genetik yang di dalam tu lah jin yang normal, jin yang sihat. Jadi pada kita kata virus yang jadi vektor ni nanti, dia boleh kenal tapak exactly dekat mana pada jujukan jin tu untuk dia pasangkan jin yang normal tadi. So dapatlah sel yang sihat. So macam mana nak jadi mengatasi penyakit? So sel yang dapat jin yang sihat ni bukan semua sel sekali. Just a few untuk initial dia. Jadi nanti sel-sel ni dia akan menjalankan mitosis. Sel-sel ni sel yang mana? Sel yang dah berfungsi secara normal. Dia akan menjalani mitosis. Jadi bilangan dia makin banyak. Sel yang ada jin yang abnormal ni tadi akan kita kata mati. Dia dah habis lifespan dia akan mati. So dah ada sel-sel baru yang normal menggantikan sel-sel yang ada jin yang tak normal. So slowly ya, penyakit genetik tadi dapat dirawat. Kalaupun bukan 100% tak sampai ke peringkat sembuh, tapi rawatan ni membolehkan kita kata simptom yang teruk tu jadi delay. Lambat. Okey. Jadi itu dikira satu bentuk rawatan. So terapi jin. So idea terapi jin ni ya digunakan untuk merawat cystic fibrosis, distrofi otot dan beberapa jenis kanser. Cystic fibrosis ni yang kita kata ya melibatkan pneumonia yang teruk. Orang cystic fibrosis ni dia ada banyak mucus dalam kita kata tube. Contohnya tube tu boleh jadi trachea, bronchus, bronchiol atau dalam paru ada banyak penghasilan mucus. Okey, jadi bila ada banyak mucus, so dikhawatiri mucus ni pula boleh memerangkap banyak pathogen. Itu sebab macam cystic fibrosis patient ni dia ada rules 6 feet apart. Ya, dia tak boleh, kalau ada pesakit cystic fibrosis, dia orang tak boleh berdekatan. Tapi pesakit cystic fibrosis dengan orang yang normal, dia tak adalah pula nak apply rule 6 feet apart ni. Ya, 6 kaki berjauhan. Dia bukan 1 meter. Jadi sebab apa kalau kita kata individu A dengan individu B sama-sama pesakit cystic fibrosis. Jadi masing-masing mungkin ada pathogen yang bahaya dalam peparu masing-masing. Jadi boleh ada kita kata transmission pula. Jadi dah dapat double infection. Dah ada 2 bakteria bahaya pula dalam peparu masing-masing. So that's why dia all tak boleh berdekatan. Jadi guna kaedah terapi jin. Sebab apa orang dapat cystic fibrosis ni? Kerana kita kata mutasi. Kan kita dah belajar mutasi jin kan? Jadi ganti jin tu dengan jin yang okey. Guna virus untuk menggantikan jin yang baru yang okey ni. Jadi slowly cuba merawat supaya apa? Paling tidak bermula dengan kurang penghasilan mucus. Itu idea yang awak kena faham untuk terapi jin. Okey. So ni kegunaan bioteknologi. Ni pemprofilan DNA profiling. Ni digunakan oleh pihak forensik. Nak kenal pasti individu berdasarkan DNA. Sebab apa? Sebab DNA ni unik bagi setiap orang kecuali kembar seiras. Kembar seiras DNA memang sama. Tapi macam cikgu dah sebut, kembar seiras ni fingerprint pun jadi berbeza. Sebab apa? Sebab fingerprint kita masa dalam kandungan ya, kan kita maybe kita genggam tangan, kita buka tangan masa dalam kandungan ibu. Jadi ada interaksi antara kita punya pattern pada jari-jari ni dengan bendalir amnion. So itu pun mengubah ya pattern pada fingerprint kita. Tapi dari segi DNA memang sama. Jadi DNA pada kembar seiras lah.
So set DNA manusia dengan organisma lain, haiwan, katalah ada darah. Kenapa DNA dia lain? Oh, punya tu bukan darah manusia, tu maybe darah ayam, darah burung, ya, darah tikus. Jadi DNA tak sama. Jadi sampel DNA ni nak dapatkan dari mana? Kita tengok. Boleh jadi dari darah, air mani, kulit, rambut, bulu, air liur. Jadi banyak, bukan setakat 3 ni je lah. Jadi ya, sampel DNA kita dah boleh dapat lebih awal, tapi kaedah DNA profiling ni baru lagi 1985. So dapat ingatlah ya, Alex Jeffries ni ya, atas pencapaian buat DNA profiling. Ni pingat tertua sebelum anugerah Nobel. Okey, jadi sebelum ada anugerah Nobel ni dah lama dah ya. Ada pingat Copley dulu. Okey, tu nak bagi tahulah dari segi sejarah DNA profiling ni. So, ni kegunaan DNA profiling. Nak kenal pasti jenayah, nak selesaikan pertikaian identiti ibu bapa sebenar. Ya, mengesan penyakit genetik. Okey, so bila tengok DNA profile, ada 47 kromosom. Kat mana tu? Oh, kromosom 21 ada 3. Jadi ini lebih kepada peringkat awal masa dalam kandungan. Jadi boleh ambil sampel bendalir amnion. So anak tu yang ada penyakit contohnya. Okey, keserasian penderma organ dengan penerima. Contoh penderma organ apa? Penderma sebahagian dari hati. Nak tengok serasi tak dengan penerima. So kena buat DNA profiling. So ni langkah-langkah dalam DNA profiling. Okay, kita dapatkan sampel. So sampel tadi kita ekstrak keluar DNA. Jadi DNA ni akan dipotong-potong ya, guna enzim pembatasan. Jadi fragmen yang berlainan saiz. Jadi fragmen-fragmen DNA ni dipisahkan guna electrophoresis gel. Ni kita tengok secara umum. Macam kita belajar apa tau? Tissue culture umum. Okay, so fragmen DNA berlainan saiz ni dipindahkan dari gel ke membran nylon. Jadi prop radioaktif ditambah. Jadi sebab apa? Sebab kita nak nampak band-band tersebut. Jadi X-ray diletakkan pula atas membran nylon. So bila dah guna X-ray, kita boleh tengok image ada jalur DNA. Okey, so idea dia apa? Dapatkan sampel, dari sampel bawa keluar DNA, DNA dipotong-potong pada fragmen, fragmen diasing guna kaedah electrophoresis gel, dari gel fragmen DNA dipindah ke membran nylon, so tambah probe radioaktif, guna filem X-ray, so dapatkan image. Jadi bila ada image tu kita boleh nampak jalur-jalur, banding. Okay, ni cikgu nak tunjuk satu soalan. Okay, are you all with me? Yes. Okay, so ni satu soalan ya. Rajah ni sebenarnya ini adalah profil DNA. Ni yang kita kata jalur-jalur tadi. Okay, baik. So Rajah ni menunjukkan profil. Dulu-dulu memang panggil DNA fingerprinting profile. Tak apa salah panggil DNA fingerprinting. Kita kata DNA profile sahaja. Ibu, anak dan 3 lelaki PQR. Okay, so you all jangan distracted. Yo, 3 sekali skandal mak dia. Jangan distracted tu dulu. Kita nak jawab soalan ni. Sampel dari tisu badan diambil. Sampel ni boleh jadi sel ke, ya, sel pipi. Tu ada dalam air liur. Boleh ambil sampel darah. Boleh ambil sampel daripada bulu-bulu badan atau rambut. Jadi itu maksud sampel. So dari sampel dapatkan DNA lah. Jadi DNA ni ya diproses dapatlah kepada jalur-jalur. Okey, ni dah confirm ibu kandung dengan anaknya. Kan? Tapi ada 3 lelaki yang terlibat masa awal-awal sebelum dapat anak ni lah. Itu cara nak faham. So saya kata jangan fikir lebih-lebih kat situ. So sekarang nak kenal pasti siapa bapa kepada budak ni. Kalau awak tengok cuba teka siapa bapa dia? Siapa nak teka? Siapa ayah dia? R kot. R. Okey. Baik. Sebenarnya
cikgu kena ambil pembaris juga. Saya tak boleh simply nak teka. Dah ada jawapan tapi kita buat sama-sama. Inilah pula pembaris ni. Okey, awak kata R ya Man. Baik, jadi awak tengok sekarang anak dengan PQR. Okey, kenapa Aman kata R? Dia nampak macam ada yang sebaris. Maksudnya ada band yang setara, betul tak? Okey, baik kita tengok. Kena tengok satu-satu. Kalau awak perhati P dengan anak ni. Okey, ni baru ada satu. P dengan anak baru ada satu band je yang setara. Awak nampak tak arrow yang saya tunjuk ni? Nampak. Nampak? Okey. P dengan anak satu band je yang setara. Maknanya anak ni DNA dia ialah kombinasi DNA ibu dengan DNA bapa. Bapa tak tahu siapa sekarang ni, P ke Q ke R. Jadi kalau pada anak ada band yang sepadan dengan ibu, maknanya itu dapat daripada ibu. So band pada anak, jalur yang pada anak yang tak setara dengan kedudukan jalur pada ibu, itu adalah jalur yang dapat dari bapa. Okey, P baru ada satu. Kita tengok Q. Kalau Q 1, 2, 3, 4, 5. Saya tengok Q ada 5 band yang sama. P dia dah macam, lega bukan anak aku. Ya, sebab antara P dengan Q ni lebihlah lagi kebarangkalian jadi bapa. Sebab dia ada 5 yang sama. Maknanya 5 band dalam anak ni asalnya dapat daripada ayah. Band-band ni adalah jalur-jalur ni adalah fragmen DNA yang dipotong-potong tadi. Okey, tengok pula R. 1. Tengok R dengan anak ya. 1. Tak setara. 2, 3. Okey. So siapa bapak dia? Saya tengok R ada 3 band yang sama. Yang macam Q lah pula. Q lah pula tu saya kata ya. Memang kalau dalam exam ni awak kena ambil pembaris. Check antara anak dengan lelaki-lelaki itu. Yang mana lelaki ada band yang banyak. So jawapan kita ialah Q. Okay. So lelaki Q. So macam mana nak jawabkan lelaki Q? Okay. So makna first kali tentukan dulu lelaki Q. And then soalan ni kena terangkan. Tengok ni soalan dia. Kat mana? Okay. And then identify. Dah identify kena terangkan jawapan. So macam mana nak terangkan? So walaupun ni soalan daripada silibus yang lama, boleh je guna untuk silibus awak. Jadi awak bagi tahu DNA pada anak adalah kombinasi DNA ibu dengan DNA ayah. Okay. Jadi jalur DNA pada anak ya yang setara dengan DNA ibu maksudnya berasal dari DNA ibu. Makna DNA itu ada dalam ovum hari tu. Tapi jalur pada anak yang tidak sepadan dengan jalur pada ibu maksudnya berasal dari ayah. Jadi lelaki Q ada paling banyak jalur yang sepadan dengan anak. Tu cara kita jawab. Ya. So kita katalah lelaki Q tu lelaki ini. So lelaki Q itulah bapaknya. Okey. So janganlah risau, soalan ni bukanlah nak suruh jawab macam awak lah DNA profilist. Bukan. So nak tengok idea awak tentang DNA profiling tu. Macam mana kita kata boleh menentukan keabsahan. Tu terms yang sedang disebut-sebut sekarang. Okey, baik. Kita sambung sikit je lagi dah nak habis dah ni. Ya ke? Ada berapa slide semua sekali ni? Okey. Then hasilkan tumbuhan bertoleransi terhadap serangga perosak. Jadi contoh kapas. Dia ada kapas BT. BT ni ialah short form untuk Bacillus thuringiensis. Okey, jadi kita kata tanaman ni maknanya kita ambil gene daripada Bacillus thuringiensis. Gene tu dimasukkan ke dalam DNA. Ya, tanaman contohnya macam kapas. Jadi
jin ni sebenarnya keluarkan sejenis racun. Racun tu yang menghalang tindakan perosak. Okey. Jadi sekarang ya, kalau tanaman tapi tengok sekarang, selain pada kapas, tanaman BT, maksudnya tanaman BT ni ialah tanaman transgenik atau GMO yang dapat jin daripada Bacillus thuringiensis, ialah jagung dan terung. So agak-agaknya dalam jagung tu pun ada racun yang menghalang serangga perosak. Jadi serangga perosak tak boleh merosakkan jagung, tak boleh merosakkan terung BT ni. Jadi kita pula makan. Ni contoh ya. Ni kapas biasa, ni kapas BT. Ni jagung biasa, tapi jagung ni tak sama saiz dia dari segi dia punya gambar. Ni jagung biasa, ni awak tengok jagung BT. Jagung BT ni kita tengok dia punya biji-biji jagung dia tu saiz dia even, ya, and then dia lagi manis, lagi sedap, tak ada serangan perosak. So jin yang menghasilkan toksin BT dapat daripada Bacillus, ambil jin masuk dalam DNA tumbuhan. Genom ni makna DNA lah. Serangga perosak makan, bila makan tumbuhan ni keluarkan racun. Racun yang dapat daripada jin. Jin ni dapat dari Bacillus. So toksin ni mengganggu pencernaan serangga perosak. So serangga perosak yang mati. Kalau sebelum ni serangga perosak merosakkan tanaman. Jadi kita kena fikir balik. Boleh ke nak makan ni? Now pembersihan tumpahan minyak. So satu ialah bioremediasi lah yang kita biasa sebut. Tapi kalau sebut bioremediasi, kita dah belajar sebelum ni melibatkan penggunaan tumbuhan tertentu. Jadi sekarang ni kita boleh tengok juga penggunaan bioremediasi ni dalam pembersihan tumpahan minyak. Okey, tapi kalau dah kita gunakan macam bakteria ni, ya, ni nama bakteria dia nak sebut apa ni? Alcanovirex. Alcanivorex Borcumensis, ya Allah nak sebut pun. Ni bakteria yang memang bergantung kepada petroleum ni nak dapatkan sumber tenaga. So bakteria ni dengan happy-nya menguraikan, mengoksidakan tenaga ni. Jadi dia dapat sumber tenaga. So apa jadi? Tumpahan minyak dapat dirawat. So tumpahan minyak tadi dapat dibersihkan. Okey. Jadi ya, kita tengok ni kepentingan bioteknologi dalam kehidupan. So dalam bidang pertanian, ni kita dah discuss lah tadi kan. Okey, ni sumbangan dalam bidang pertanian. Okey, dapat baka ternakan tanaman yang terbaik. Okey, so dah dapat baka yang terbaik, combine pula kultur tisu. So teknik pengklonan lah ni, dapatlah baka yang sama yang baik kualiti tinggi tadi untuk bergenerasi-generasi. Jadi contoh dapat baka padi yang bagus, pengklonan haiwan, dapat klon-klon haiwan. Asalnya ya, dapatkan baka yang bagus melalui kejuruteraan genetik. So macam mana nak cepatkan ya pembiakan, guna pula kaedah kultur tisu dan teknik pengklonan. Kultur tisu untuk tanaman lah. Teknik pengklonan ni untuk haiwan. Guna juga hormon. Tu sebab ayam sekarang 40 hari dah boleh dijual. Kalau zaman saya kecil-kecil dulu, ayam tu kena tunggu 3 bulan. Kalau ayam kampung lagi lama nak tunggu dia berdaging. Sekarang ni sebab guna hormon cepat dia membesar. Okay, sumbangan dalam bidang forensik pun kita dah discuss tadi. Sumbangan dalam alam sekitar, guna mikrob. Mikrob ni mikroorganisma. So mikroorganisma ni maksudnya mikroorganisma transgenik. Ya, jadi dia boleh menguraikan bahan-bahan mereput, ya, bahan-bahan yang mati, bangkai dengan cepat. Boleh uraikan najis sepenuhnya. Ni khasnya yang ada dekat loji rawatan kumbahan. Jadi kurang pencemaran, jadi boleh pelihara alam sekitar. Okey, so kita dah habis sebenarnya silibus. Okey, baik. Jadi saya tak nak awak cepat sangat. Ni tinggal 59, 62 orang. Okey, dalam bab ni kita kena tahu essence dia apa. Okey, kita ada kita ada bioteknologi. So bawah bioteknologi ni ada kejuruteraan genetik. Jurutera yang deal dengan jin, potong-potong, mix match antara organisma. So kita boleh hasilkan
DNA recombinant, boleh hasilkan plasmid recombinant. Masuk balik dalam organisma atau dalam sel atau dalam bakteria. So organisma ataupun bakteria ni dipanggil organisma transgenik. Okay, itu idea dia. Kalau organisma transgenik ni kita boleh biakkan, boleh ternak, kita panggil juga sebagai GMO. Okay, kalau GMO ni hasilkan sumber makanan, makanannya dipanggil GMF. Okay, so itu kalau berkait dengan makanan. So bioteknologi atau kejuruteraan genetik ni juga meluas, bukan setakat untuk penghasilan makanan saja. Kita tengok tadi ada dalam pemprofilan DNA, nak buat insulin, ya. Jadi dia ada kesan baik dan kesan buruk. The only kesan buruk yang kita tak tahu lagi ialah kesan jangka panjang. Yang lain-lain kita dah boleh tengok dah. Apa contohnya? Contohnya macam kurang variasi. Ya, organisma yang terhasil secara semula jadi makin ya kita kata terancam dengan sebab kehadiran organisma yang super ni. Ya, sebab kita ada GMO atau transgenic organism tadi. Okey, isu yang berkait dengan halal haram, ya, isu sensitivity yang lain ya, untuk kelompok vegan, vegetarian tu kita dah bincangkan. Okey, memang berlaku pun sekarang. So now kalaulah you all sendiri, cikgu nak tahu pro GMO GMF ke you all ni memang against GMO GMF. Jadi kita tengok, sometimes kita tak boleh jadi 100% against. Kalau cikgu akan nampak, takut juga nak makan. Nanti sekarang ada racun, apa jadi racun pada manusia? Long term effect tak tahu. Tapi kalau fikirkan dari segi perubatan, ya, mungkinlah kita punya loved one, ya, kita sayang, dia pula mengidap penyakit tertentu, mengidap kencing manis. Jadi nak kena rawat. Itu sebenarnya guna insulin. Insulin tu dapat through bioteknologi. Bila sebut bioteknologi, adalah penggunaan GMO di situ. Ya, bakteria-bakteria yang berkorban, sacrifice untuk hasilkan insulin manusia. So adakah kita akan jadi 100% against GMO? Fikir balik. And then kalau kita faham ya tentang bioteknologi ni, boleh kenal pasti DNA dan sebagainya. So dekat sini ni maknanya kita macam ini untuk bioteknologi umum ya. Kalau yang tadi cikgu sebut GMO, GMF. So kat situ tu ada something yang bagus juga tentang bioteknologi ni. Bukan semuanya tentang hasil GMO dapat GMF. Jadi kita memang kena fikir mendalam. So ada a few things yang kita boleh apply, ada a few things yang memang kita tak boleh terima. Okey, baik. Jadi untuk kelas 5 neutron, okey,